Antara paparan menarik hari ini, Khairuddin Takiri pilih bertanding Dun Bukit Tunggal. Anwar beri pandangan peribadi yang tidak membina. PAS boleh terima kerajaan secara bersyarat. Kalimah Allah jadi tajuk debat. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menggelar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang retorik kerana hanya membuat tuduhan di atas pentas politik tanpa memberikan bukti. Justru itu, beliau menggesa ahli Parlimen Tambun tersebut mengemukakan bukti terhadap kenyataan yang mendakwa beliau menggunakan kuasa untuk memewahkan diri dan keluarga. Dr. Mahathir juga sekali lagi mengulangi pendirian tidak mempunyai sebarang masalah untuk mengisytihar harta kerana tegasnya tiada perkara yang perlu disorokkan. Katanya, Datuk Seri Anwar kata dia telah isytihar harta. Saya juga telah isytihar harta beberapa kali semasa jadi Perdana Menteri dan ini juga pengetahuan umum. Yang jadi masalah ialah Anwar telah beberapa kali tuduh saya salah guna kedudukan semasa saya jadi Perdana Menteri untuk kayakan diri saya dan keluarga saya. Pada 6 Mei lalu, Anwar mencabar bekas pemimpin dan pembesar yang mendapat keuntungan ketika era pemerintahan mereka untuk berkongsi kekayaan dengan orang Melayu yang lain. Jelas Anwar ini kerana pemimpin-pemimpin berkenaan dilihat hanya mengauk keuntungan untuk diri sendiri dan keluarga ketika pentadbiran masing-masing. Namun begitu, perkara tersebut dinafikan Dr. Mahathir dengan mencabar Anwar untuk membuktikan dakwaan beliau memiliki sejumlah wang seperti yang dikatakan. Jelasnya sekiranya Anwar gagal mengemukakan bukti, beliau akan mengambil tindakan mahkamah. Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman menafikan satu hantaran di sebuah laman sosial yang didakwa telah menggunakan namanya untuk memuat naik kenyataan palsu. Menurut Ketua UMNO bahagian Kuala Nerus itu, kenyataan itu seolah-olah beliau menyokong bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali bertanding di kursi Dewan Undangan Negeri Bukit Tunggal pada pilihan raya negeri nanti. Katanya, saya dengan ini menegaskan bahawa akaun Facebook tersebut adalah palsu dan kenyataan yang dimuat naik juga tiada kena-mengena dengan saya. Malah suntingan dengan meletakkan nama akaun page Facebook saya juga agak keterlaluan. Saya percaya bahawa propaganda murahan seperti ini dilakukan pihak tidak bertanggungjawab yang mempunyai niat jahat dan mula takut dengan kesedaran rakyat untuk kembali kepada BN pada PRN tidak lama lagi. Menurut Ahmad Razif, beliau tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan atau melaporkan kepada pihak berkuasa berhubung perkara itu. Katanya, taktik politik murahan sebagaimana yang disebarkan melalui akaun Facebook palsu tersebut adalah memalukan di saat demokrasi harus disegarkan dengan politik matang dan harmoni. Saya harap agar akhlak politik jijik ini mesti dihentikan segera dan saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan atau melaporkan kepada pihak berkuasa. Dalam pada itu, Ahmad Razif berkata beliau turut meminta supaya rakyat lebih berhati-hati dengan propaganda seperti itu dan mendapatkan maklumat sebenar sebelum memberikan reaksi atau menyalin akaun palsu tersebut untuk disebarkan. Januari lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan Muhammad Khairuddin telah menyertai Majlis Ulama UMNO untuk memperkasakan lagi perpaduan ummah di negara ini. Muhammad Khairuddin yang juga bekas ahli Parlimen Kuala Nerus menyertai UMNO sebelum pilihan raya umum ke-15 lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amriddin Syari akan menghadap Sultan Sarafuddin Idris Shah pada Minggu ke-3 Jun bagi memohon perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dun Selangor akan terbubar secara automatik pada 25 Jun ini. Katanya, sebelum tarikh itu saya akan menyampaikan hasrat bila tarikh untuk kita bubar akan menghadap Sultan Minggu ke-3 atau Minggu ke-4 Jun. Mungkin juga boleh jadi Minggu ke-2 Jun. Sultan Sarafuddin dijadualkan berangkat menunaikan haji bulan depan. I will never respect his personal opinion, okay? Itulah kenyataan bagi mengulas kenyataan Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa mengenai UMNO bakal ditolak rakyat pada pilihan raya negeri dan pilihan raya umum akan datang. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga turut membidas kenyataan yang dipercayai merujuk kepada Anwar berhubung soal kehadiran parti yang sebelum ini pernah bermusuhan dengan UMNO di Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Mantan ahli UMNO yang merasakan bahawa tidak sepatutnya pemimpin parti itu berucap dan ini kononnya
melunturi semangat nasionalisme. Hakikat politik, ya, kita harus melihat dari segi dinamika, dynamism. So dinamika ini bukan kita mahu memfokus pada sebuah parti atau seseorang tokoh, tapi kita lihat hakikatnya bahawa kemajmukan ini harus diakui sebagai sesuatu yang tidak boleh dielakkan dan disantuni. Dan kita mahu negara kita ini menjadi negara yang progresif, mempunyai kestabilan politik yang baik, dan pada waktu yang sama pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Sebelum ini, Anwar mendakwa UMNO bakal ditolak rakyat pada PRN dan PRU akan datang. Menurut Anwar, ia kerana sokongan rakyat diberikan khususnya ketika UMNO bersama PAS, bukan DAP. Mengulas lanjut, Ahmad Zaid berkata seperti lawan pantun diucapkan pada konvensyennya semalam, iaitu lawan tetap lawan, dulu lawan sekarang kawan. Buat apa kita berlawan? Kita perkukuhan kerajaan perpaduan adalah mempunyai maksud tersendiri. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadil Syari berkata, mereka terbuka untuk menyahut salam pendamaian yang dihulurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada parti berkenaan. Namun dalam keterbukaan itu, Pemuda PAS menegaskan ia mestilah turut membabitkan Perikatan Nasional secara keseluruhan, bukannya dengan salah satu parti komponen gabungan terbabit. Ahmad Fadli berkata terma dan syarat pendamaian berkenaan pula boleh dibincang asalkan ia membawa manfaat kepada rakyat. Katanya jika ajakan berdamai itu ialah dengan PAS, sudah tentu perlu didamaikan juga dengan PN keseluruhannya. Apakah term and condition perdamaian ia boleh dibincangkan? Yang penting ia adalah untuk kebaikan rakyat. Media sebelum ini melaporkan Perdana Menteri berharap hubungan silaturahim dia dengan PAS, termasuk Presiden Parti itu Abdul Hadi Awang, dapat dijalinkan semula dalam usaha membina semula negara dan mengelak daripada kegagalan. Berkongsi harapan tersebut, pendakwa bebas Wan Jiwan Hussein berkata, hasrat Munir Anwar itu disuarakan pada pertemuan bersama dua anak bekas Menteri Besar Kelantan, Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat. Katanya dalam pada Perdana Menteri bertanya khabar berkenaan perkembangan terkini berkenaan dua anak Tok Guru Nik Abdul Aziz. Selain itu, Perdana Menteri ada menyebut berkenaan semangat persaudaraan antara beliau dengan ramai teman-teman lama beliau, termasuk Tuan Guru Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Perdana Menteri berharap sangat ia hubungan persaudaraan berlaku antara beliau dan Presiden PAS selain sikap PAS dalam menangani isu-isu yang dibangkitkan agar tidak menggagalkan usaha membina negara. Kata Ahmad Fadili, PAS tidak pernah bermusuhan dengan mana-mana pihak. Sebaliknya, pertemuan itu hanya melibatkan berbeza ideologi. Katanya ada suruhan untuk berdamai. Respon saya mudah sahaja, kita tidak pernah bermusuh. Yang berlaku ialah perbezaan ideologi sahaja. Jika pengenduran perbezaan itu dikira sebagai perdamaian, boleh juga. Cuma hendaklah dimasukkan semua ahli anggota pasukan yang berbeza pandangan itu, bukan dipilih-pilih pihak-pihak tertentu sahaja. Ahmad Fadil yang juga anggota Parlimen Pasir Mas juga menampakkan kesediaan PAS menerima situasi bahawa mereka adalah pembangkang. Berdamai tidak semestinya semua menjadi kerajaan. Yang penting tunaikan hak kepada yang hak, bukan menafikan hak kemudian mengajak berdamai. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail digesa memberi penjelasan berhubung keputusan kerajaan menarik balik rayuan berhubung penggunaan kalimah Allah. Bekas Menteri Agama Zulkifli Mohamad berkata, rayuan yang dibuat ketika dia menjadi Menteri Agama pada 2021 adalah bagi menjunjung titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dan Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah yang menitahkan demikian. Tidak sedikit jeripaya yang dikerap oleh para mufti ketika jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia untuk berbincang pertemuan demi pertemuan dengan NGO dan penyusunan kertas penghujahan yang melibatkan ramai pakar dan tokoh akademik. Saya amat berharap Kerajaan Madani melalui KDN ada jawapannya. Kementerian Dalam Negeri telah menarik balik rayuan dalam kes yang membenarkan seorang wanita Kristen Sarawak, Jin Island menggunakan kalimah Allah. Notis tidak meneruskan kes itu difailkan di Mahkamah Rayuan pada 18 April lepas. Pada 10 Mac 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan semakan kehakiman Island yang mahu mendapatkan pengisytiharan bahawa dia mempunyai hak menggunakan kalimah Allah untuk tujuan agama dan pendidikan. Mahkamah Tinggi juga memutuskan bahawa arahan Kementerian Dalam Negeri pada 1986 yang melarang orang ke-Islam menggunakan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat sebagai menyalahi undang-undang dan bertentangan dengan perlembagaan.
KDN dan kerajaan kemudiannya memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan pada 15 Mac tahun yang sama. Susulan keputusan, Saifuddin berkata KDN membuat pendirian itu kepada Kabinet beberapa bulan lalu. Sementara itu, Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi Proses Semakan Berkala sejagat menyatakan kekecewaan berhubung keputusan kerajaan tersebut. Pengerusinya Lokman Sharif Alias berkata isu berkenaan melibatkan kepentingan awam dan sangat sensitif dalam masyarakat Malaysia. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.